Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man bida'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa amma ba'd. Qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul 'azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Kita masih lagi bersambung ataupun berbincang tajuk yang ke-47, iaitu dosa besar isteri yang nusyus, isteri yang keluar daripada ketaatan suami, yang tidak mengikuti dengan perintah suami terhadap perkara-perkara yang tidak melanggar dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berarti kata apa-apa perkara yang disuruh dan diperintahkan oleh suami dan hal perkara itu tidak bercanggah dengan syariat, suami suruh benda yang elok-elok, yang baik-baik, tetapi tidak ditaati oleh isteri tadi, maka isteri itu boleh digolongkan dengan seorang isteri yang nusyus, isteri yang keluar daripada ketaatan terhadap suaminya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam konteks keluar rumah, kok dia nak keluar rumah dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW sebut dalam hubungan suami isteri, dalam hubungan bersama suami isteri, hubungan keseronokan, hubungan yang bersangkut paut dengan syahwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannuri aw kama qala. Kata Nabi, jika suami itu mengajak isterinya untuk menuju ke tempat tidur, ke 11 lebih dah, ke 11 malam dah tuan-tuan, suami ajak jom tidur, esok nak pergi kerja. Suami jenis tidur tuan-tuan, dia tak boleh tidur seorang-seorang, dia jenis takut. Ada jenis tu, dia takut tuan-tuan. Bak lain dia tak takut, tapi nak tidur dia tak boleh tidur dalam gelap-gelap, dia takut. Dia ajak tidur tuan-tuan, walaupun isteri dia tidak mengantuk lagi, ada tugasan lain. Nabi kata, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi, bila suami ajak jom tidur, hantar tidur pun jom teman dia. Falta'tihi, kata Nabi, maka hendaklah ia mendatangi kepada suami tadi walaupun dalam situasi apa sekalipun, wa in kanat 'ala tannuri aw kama qal, meskipun sang isteri tadi masih di dapur sedang masak, tutup api, kemas sikit-sikit, pi tidur teman suami yang takut tadi. Takut ni dia banyaklah benda. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Seandainya isteri itu mengingkari dengan ajakan suami, maka suami isteri tadi termasuk daripada isteri yang ingkar dan termasuk dalam perbincangan kita, wal iyasubillah. Itu baru teman tidur. Belum lagi diajak untuk melayan nafsu suami dengan syarat dalam keadaan isteri tadi bersih dan tidak uzur. Sebab tu kata ulama, tuan-tuan, kecuali jika isteri tersebut dalam keadaan berhalangan, dia datang haid, datang nifas, ataupun tidak, kita kata istihadah. Walaupun istihadah ni kan darah yang keluar kepada kemaluan si isteri, tuan-tuan, tetapi dia wajib semayang, dia kena semayang, dia kena puasa. Sebab istihadah ini darah yang tidak menghalangnya untuk mengerjakan ibadah, tetapi nama darah itu istihadah, atau sebut darah itu darah fasid, darah penyakit. Dia kena semayang, dia kena puasa, dia boleh baca Quran, dia boleh pegang Quran, apa pun boleh. Tetapi cara melaksanakan perbuatan itu apabila datangnya istihadah, maka dia kena tahu cara menguruskan istihadah. Darah keluar, kerana dia bukan haid, dia bukan haid dan dia bukan nifas. Haid tidak boleh salat, haid tidak boleh semayang, nifas tidak boleh salat, nifas tidak boleh puasa. Tapi istihadah semua boleh. Tapi dia tak boleh lah basuh-basuh ikut suka, tuan-tuan, tak boleh. Dia ada cara menguruskannya. Itu nama berhalangan. Kalau sekiranya isteri itu berhalangan untuk melayan syahwat suami, walaupun suami meminta, maka ketika itu tidak dibolehkan. Cuma takat nak macam tersebut, dia nak teman tidur, tak jadi masalah. No? Malah tepuk sikit, dia kata tepuk. Dia tidak melebih batasan, tidak jadi masalah. Tapi sekiranya suami tadi syahwat dia melampau, lakiku tu panggil, ya tidur, tepuk, tapi dia tepuk dia kot lain, dia tepuk kali, macam tu jangan. Tak, dia ada batas-batasan dia, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. No? Kalau misalnya datang darah haid dalam keadaan nifas, maka tidak boleh dibenarkan mendatanginya. Suami itu tidak boleh, suami pun tidak dibolehkan menuntut haknya atas isteri apabila suami itu apabila sudah diberitahu bahawa isterinya sedang dalam keadaan haid dan nifas, dan tidak boleh menggauli isterinya itu sudah terlebih dahulu mandi, apabila sudah bersih daripada haid dan nifasnya. Tidak boleh menggauli sekiranya walaupun isteri itu sudah tamat tempoh haid dan nifas, kecuali isteri dalam keadaan bersih setelah mandi wajib. Kena tahu mandi wajib. Saya pernah jumpa seorang, anak dua dah, segak, cantik, tapi lawa lah, tapi tak tahu mandi wajib. Tak tahu mandi wajib. Kita ingat benda mandi wajib ni biasa, sebab orang perempuan ni dia umur dia 12 tahun, 10 tahun dah datang haid. Tak ingat saya lebih kurang dalam 24 tahun, 25 tahun atau 26 tahun, tak lebih daripada 25 lah, saya kata 25 ke bawah. Dia mengaku dia tak tahu mandi wajib. Anak dua. Kita dah fikir benda yang remeh, kita kata benda yang rutin kepada perempuan. Bila disebut dia anak dua, mana kata orang itu yang subur, dia ada haid, bulanan dia ada haid, tapi dia tak tahu mandi wajib, duduk dalam keadaan hadas. Dunia hari ini masih lagi ada orang macam tu, tuan-tuan. Ni kita dah bincang bab nusyus ni. Mungkin kita kata, tak ada korang tak ada nusyus kot. Tuan-tuan, bercambah isteri-isteri, wanita-wanita yang dah pun berumah tangga, yang bersifat nusyus dalam suasana masyarakat kita pada hari ini.
Kadang-kadang di kedai makan, tuan-tuan kita, isteri meninggikan suara kepada suaminya depan khalayak ramai, biasa. Menjatuhkan muru'ah, ayak muka suami depan khalayak ramai, biasa. Kita duduk bincang di tempat tidur, kita duduk bincang di dapur, ini di khalayak ramai, tuan-tuan sekalian. Umat Islam pada hari ini, wal'iyasubillah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, fa'tadilu an-nisaa fil ma'idhi wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, sadaqallahul azim. Ini larangan. Bila larangan ni tuan-tuan, ada larangan ini wajib kita patuh, as-sam'u wat-ta'ah. Kita tidak boleh menggunakan kuasa veto, tak boleh. Aku ni suami, laku aja hang bila pun hang boleh ke tak boleh kena buat. Tak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi. Tidak boleh kamu mentaati si makhluk, manusia lah. Makhluk ni dia umum, tapi kita semua manusia. Fi ma'siyatil khaliq, apabila dia menyuruh kamu dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, termasuk suami. Dalil yang kita bincang pada malam ini, kata Allah, fa'tadilun nisaa fil ma'id, maka hendaklah kamu menjauhkan diri daripada isteri yang haid, dan janganlah kamu menggaulinya sehingga mereka bersih. Dan jika mereka telah bersuci bersih, maka bolehlah kamu menghampirinya sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Bila dia berhalangan, makna kata Allah melarang, syariat melarang. Bila Allah melarang dalam apa situasi sekalipun yang dilarang oleh Allah, bukan hanya sekadar bad haid dan nifas, apa-apa sahaja, maka tidak boleh dilaksanakan dan dilakukan, walaupun diperintahkan oleh mereka yang berkuasa, dinamakan suami. Suami berkuasa, suami dia keluar mahar, dia beli mahar. Nah, sebab tu mas kahwin lain kan, hantaran lain. Mas kahwin 2224. Nah, hantaran tuan-tuan 8,000, campur semua 10,224. Hak 2,224 itu mahar, mas kahwin, hak si isteri. Walaupun suami membayar, tetapi bila suami memerintahkan benda diharamkan Allah, maka la sam'a wa ta'ah. La sam'a wa ta'ah, tidak ada kepatuhan dan tidak ada ketaatan. Tapi dengan cara baiklah, nah, dengan cara elok. Dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang lain, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha. Ini ada orang perangai jenis ni, perangai binatang. No? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin aw kama qala. Barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas, jenis nafsu binatang ni tak kira, tuan-tuan. Dia nak serbu ya, tak bagi salam, dia tak nak serbu ya. Kan, haidan, datang dalam keadaan haid, au imra'atan fi duburiha, ataupun dia ikut datang kepada isteri melalui dubur, mengikut kepada perbuatan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. No, dia buat perbuatan itu walaupun isteri dia, maka kata Nabi, faqad kafara, maka dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya berdosa besar dan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kena bertaubat. Kita kembali dalam hukum Islam. Orang yang mendatangi orang lain melalui dubur, kalau laki datang kepada laki, dubur,
Tak, mengikut perbuatan kaum Nabi Allah Lut alaihissalam, hukumnya dalam hukum Islam, dalam kitab Qanun Jinayah Syar'iyyah sama dengan hukum zina. Liwat sama dengan hukum zina. Dalam mazhab Syafi'i hukum dia zina. Bila dia meliwat hukum zina, maka hukum dia seperti mana hukum zina, dan orang tu pernah berkahwin direjam sehingga mati, ataupun tak pernah berkahwin disebat 100 kali sebatan dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi, mazhab Hanafi kata orang yang berzina, orang yang melakukan liwat, dia tidak dikategorikan sebagai zina. Kerana kata dia kalau zina dia akan dapat zuriat walaupun bukan keturunan dia. Dan arti kata orang yang berzina walaupun cara haram dia akan dapat anak. Nah, tapi kalau liwat dia tak dapat anak. Hang buatlah kok mana tunggin langgang apa semua, dia tak akan dapat anak. Dia kata bila tidak dapat anak tidak boleh diistilahkan dengan zina. Kan Imam Abu Hanifah kata tidak boleh diistilahkan zina, tetapi orang yang liwat hanya sesuai dijatuhkan hukuman ta'zir sahaja mengikut mazhab Abu Hanifah. Syafi'i dia kata liwat tetap disamakan dengan hukum zina, maka dikena dengan hukum zina. Di sana ada sedikit perbezaan, itu namanya ijtihad. Sebab itu dalam hukum Islam, hukum perundang Islam ni ada beberapa perkara yang perlu diijtihadkan. Perbezaan pandangan ulama-ulama, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sekiranya suami yang meliwat isterinya, dia ni bini aku, kan Nabi kata datanglah isteri kamu tu bagaikan sawah, bajaklah macam mana pun. Dia pegang hadis tu, dia buatlah macam mana pun. Memang Nabi kata begitu, tetapi pada tempat yang diharuskan dan dihalalkan, yang dibolehkan. Adapun dubur tidak dibolehkan, maka suami yang mendatangi kepada isterinya hukumnya berdosa besar dan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyazbillah. Mana nak tahu tuan-tuan, kadang-kadang orang ada nafsu-nafsu begitu, yang sonsang untuk memuaskan nafsu dia, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Qala mal'unun man ata haidan aw imra'atan fi duburiha, dilaknat orang yang mendatangi isteri dalam keadaan haid ataupun mendatangi isteri dalam keadaan melalui mulut menggunakan dubur. Menggunakan jalan belakang. Dubur makna kata saluran dubur. Tetapi dalam dia bersama isterinya dalam keadaan duduk, kan cara datang isterinya daripada arah belakang, tetapi salurannya tetap faraj, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ini bab fiqh lah tuan-tuan. Bab fiqh ni kita kena mengaji juga sikit sebanyak. Kita kena mengaji, kena tahu tuan-tuan, sebab dia ada pandangan, bukan ada pandangan, ada kata-kata yang mengatakan bila orang itu melahirkan anak dalam mata dia, keadaan mata anak tadi juling, maka ketika itu Yahudi ada orang kata, bukan Islam kata, dia kata ibu dan ayahnya mendatangi isteri melalui jalan belakang, maka akan dapat anak tu dalam keadaan juling. Itu bohong. Tengok dia tu juling, kan dia tu juling, ni pohang mesti tak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Tidak ada dalil yang mengatakan sedemikian rupa, tak ada. Itu saja orang ya tuan-tuan. Itu pun saja-saja kadang-kadang kita pakai. Orang guna tuan-tuan. Orang seronok. Dia ni puahang ni apa kandung habis. Maruh anak tu macam mana?
maruh anak. Sebab tu tuan-tuan, anak luar nikah dia tidak bersalah. Tak, kena jaga maruh diri dia. Dulu kita pernah dengar tuan-tuan orang kata anak-anak yang luar nikah ni kalau pergi Mekah dia tidak boleh masuk ke dalam gua Hira. Dia masuk tuan-tuan, dia tak boleh masuk, dia tersepit. Kan, dia tersepit. Dulu saya pernah dengar banyak orang cerita kalau anak luar nikah dia akan masuk, dia akan duduk keluar, dia tak boleh masuk. Dia terhalang. Sebab apa? Orang kata sebab anak luar nikah. Tak ada. Pandangan tidak ada. Tidak ada dalil tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Anak tidak bersalah. Yang bersalah mak dan bapa dia, pasangan hidup mereka. Sedangkan anak itu menjadi anak yang kadang-kadang jadi kibarul ulama yang besar. Kan mereka itu manusia. Nah, sebab tu dibinkan dengan Abdullah untuk menjaga keaiban anak itu tuan-tuan, untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang hak lakukan perbuatan ini, dia telah mengkufuri dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalimah kufur itu disebut oleh ulama mu'tabar. Kata mereka tuan-tuan, kufur itu bukanlah bermaksud keluar daripada Islam, rosak akidah dia, rosak jadi kafir. Bermakna kufur itu di antaranya disebut sebagai mengingkari, yakni jika si pelakunya tahu hukumnya namun dia tetap melanggar serta melakukan dan tanpa menghiraukan hukum tadi, berarti ia mengingkari hukum yang telah didatangkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kufur di sini maknanya kafir, dia tak jadi kafir, tidak. Tapi kufur ni dia melampaui hukum yang telah didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut benda macam ni tuan-tuan, kita tak buat benda ni pun banyak benda yang kita telah melampaui hukum Allah. Ya, contoh pagi pagi tuan-tuan, kita tak semayang subuh. Dah satu hari tak semayang subuh, tak qada pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila orang tanya tuan-tuan, dia gelak-gelak main, dia sindiak-sindiak. Kufur dah tuan-tuan, melampaui hukum Allah Subhanahu wa taala. Tu bab semayang, bab aurat. Isteri kita menutup aurat tuan-tuan ikut suka-suka tertentu je. Kadang-kadang nak pergi kenduri dia pakai tudung cantik seumpama muslimah dan lebih pada ustazah. Kadang-kadang dia pergi pasar malam, keluar kualim pula. Dia dah mengkufuri dengan nikmat ataupun syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita berbincang dah tajuk-tajuk sebelum ini, isteri yang melakukan perbuatan tadi yang diredai oleh suaminya, maka suami itu menjadi orang yang dayus wal iyasubillah dan tidak boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kena jaga elok. Kita semua ada isteri tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kan saya selalu sebut, isteri kita kadang-kadang dia suka pakai luak jin tuan-tuan. Luak jin ni biasanya ketat lah, nampak paha, nampak betih dia tuan-tuan elok, nampak punggung dia. Selalu orang pakai luak jin ni baju dia singkat lah tuan-tuan, baju dia tak menutupi lah sampai ke paha, nampaklah ketulan punggung dia. Ya, kalau ramai suami redha perbuatan tadi, suami itu menjadi dayus wal iyasubillah. Ramai dah jadi macam tu, berlambak tuan-tuan sekalian muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bukan orang kafir, orang Islam kita yang dia letakkan tudung di atas kepala tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Suami pegang tangan dia, sayang isteri ni tuan-tuan, tapi isteri melakukan perbuatan yang kadang-kadang kita tahu, kita tak sedang, kita tahu Islam melarang, tetapi kita masih melakukan perbuatan sedemikian rupa, maka dia termasuk dayus, tidak boleh masuk syurga tuan-tuan sekalian. Sebab tu nak cari bini mau nikah dah, cari menantu tu, tengok elok anak kita oleh bakal calon, perhati tengok tuan-tuan bakal calon dia macam mana, sesuai atau tidak tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wal iyasubillah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min ahlil jannati alwadudul lati idza adat aw udhiyat atat zawjaha hatta tad'a yadaha fi kaffihi fataqulu la adhuqu ghamdan hatta tarda aw kama qala. Isteri-isteri kamu yang termasuk ahli syurga, siapa dia ni? Isteri-isteri yang termasuk ahli syurga.
iaitu isteri yang tercinta, yang apabila dia menyusahkan ataupun disusahkan, dia akan datang kepada suaminya serta meletak tangannya pada telapak tangan suaminya, yakni memohon kemaafan, seraya dia berkata, aku tidak akan merasakan enak tidurnya sehingga engkau meredakan atau mengampunkan kesalahan dia. Sebab tu kita kata isteri sebelum melelapkan mata, mohonlah keampunan. Tak, saya tak buat apa pun, mohonlah keampunan. Walaupun tak rasa bersalah, walaupun tak buat silap, walaupun kita tak meninggikan suara, sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita mohon keampunan. Yang kalau kadanya tuan-tuan, mungkin kita buat salah dalam keadaan tidak sedar. Macam kita dengan Allah Ta'ala. Kita dah flashback balik, pas bangun bergabat tidur, tuan-tuan sampai satu sampai tidur, aku tak salah apa ni. Tak, aku tak salah apa, aku tak buat apa pun. Aku semayang dah, hak ni aku buat dah, ni buat dah, banyak semua buat dah. Aku rasa aku tak salah apa. Bila kita rasa kita tak bersalah dalam mengharungi 12 jam siang hari ni tuan-tuan, kita tak perlu minta ampun kepada Allah. Tak, kita kena minta ampun kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul satu riwayat Nabi beristighfar 70 kali satu hari. Satu riwayat lain kata Nabi beristighfar 100 kali satu hari. Nabi maksum. Nabi tidak bersalah, Nabi tidak berdosa tuan-tuan sekalian, tapi Nabi beristighfar kepada Allah. Kita flashback balik tengok, aku pukul 5 aku bangkit semayang dah, bangkit minta doa pada Allah, bertahajud, baca Quran, berzikir, berselawat semua. Sampai aku nak tidur pula, aku tengok tak ada salah aku buat ni. Kan, aku tak silap langsung ni, aku tak salah langsung. Kita nak minta maaf pada Allah, minta ampun. Adakah tak perlu? Perlu tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita dah tengok tak salah, kita rasa tak salah dalam pandangan kita, dalam pemikiran kita, dalam ilmu cetek kita tu. Betul Nabi SAW baginda beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali satu hari, walaupun baginda Nabi SAW ialah merupakan orang yang tidak berdosa dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita bercakap dengan kawan, kita rasa okey, tetapi benda tu kecil hati dia. Kita melawak tuan-tuan, kadang-kadang rasa pada hati dia, kita tak sangka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tak sangka benda tu. Dengan isteri kemungkinan tuan-tuan, kita tak sangka. Suami dengan isteri, dengan suami, kita tak sangka. Tak, maka tuan-tuan, isteri mohonlah keampunan, suami mohonlah keampunan. Tidur dalam keadaan redha meredai antara salah satu dengan lain, aman rumah tangga. Betul saya kata tadi di keluar subuh saya sebut, nak bahagianya rumah tangga ni tuan-tuan, antaranya kaitan yang kuat ialah salatul jamaah. Tak, aku semayang di masjid selalu. Ada juga satu waktu ke kita khususkan untuk isteri semayang bersama. Semayang jemaah ni tuan-tuan satu kekuatan untuk merapatkan hubungan suami isteri. Suami jadi imam, isteri jadi makmum, ada anak-anak sampuk sikit ke, cucu-cucu dan sebagainya, angkat tangan tadah tangan berdoa kepada Allah. Ni 30 tahun kahwin tuan-tuan, tak pernah sembahyang jemaah ni. Tak pernah sembahyang jemaah ni. 20 tahun tak pernah sembahyang jemaah ni tuan-tuan. Tu alhamdulillah itu ada PKP 2 tahun tuan-tuan, jadi gak tu itu imam yang baru lahir tuan-tuan, musim PKP tu imam terawih, bagus lah. Kalau tidak ada tak buat tu. Dia kata pada jadi tu imam tak semayang tu, kita buat ada agak tak. Dia rahmat dalam musibah tadi, kadang-kadang ada rahmat, ada kebaikan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka untuk mengukuhkan hubungan suami isteri, antara salah satunya tuan-tuan ialah salatul jamaah. Tak, mungkin kita tak boleh buat semua. Nak buat 5 waktu tak mampu tuan-tuan. Kata kaedah apa? Ma la yatruku kullu la yatruku jullu. Nak buat 5 waktu tak mungkin, tak mampu, jangan sampai tak buat langsung. Nak buat tiap-tiap hari tak sempat tuan-tuan, jangan tak buat langsung. Mungkin seminggu sekali, 2 kali dan sebagainya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala
tajuk seterusnya dan tajuk yang sama, keutamaan isteri yang taat. Isteri yang taat kita kena berikan keutamaan kepada dia. Nabi SAW sebut, idza sallatil mar'atu qamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at aw kama qala. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah kepada isteri atau perempuan-perempuan muslimah, sebenarnya pintu syurga mudah dimasuki oleh isteri-isteri. Hadis dia ni. Apa dia tuan-tuan? Kata Nabi, idza sallatil mar'atu qamsaha, jika si perempuan itu atau isteri itu mengerjakan solat 5 waktu elok, mayang dia tak tinggal, kecuali lah dalam keadaan berhalangan. Dengan ni semayang tak tinggal, haid pun semayang juga, tak boleh, haram hukum dia. Tu tak kata semayang tak ada tinggal, tak, jangan tinggal. Kami takut loh, semayang haid pun cuci semayang, tak boleh. Haid tak boleh semayang, haram semayang. Istihadah kena semayang. Tak, tengok kata-kata nama kata darah tak semayang tulis. Pergi abang ustaz saya ni 3 bulan dah tak semayang, awak haid mai tak berhenti, mampu. Bukan haid dah, nama istihadah, wajib semayang. Tak, dia kena tengok balik. Tapi sampai tak berhenti ni, 3 bulan betul-betul atau 2 bulan betul-betul tak berhenti langsung, ada sikit-sikit, ada sikit, dia cek dengan jari, ada darah. Nabi abang, saya kan tak semayang haid 2 bulan tak berhenti lagi. Kalau 2 bulan tak berhenti lagi, tu bukan haid dah, tu adalah something dah. Itu nama apa? Istihadah, darah kotor, darah penyakit. Tak, bila darah penyakit, dia tengok bila sebenarnya masa haid dia, maka dia kena buat kiraan. Tak, kalau 7 haid dia 7 hari, biasa 7 hari. Maka hari yang ke-8 tu ialah istihadah. Dia kena semayang, dia kena puasa, dia kena cuci balik dan sebagainya, walaupun masih ada darah, tetapi darah tu nama istihadah. Sulit tuan-tuan, orang perempuan ni bab lepas sulit, susah. Tak, sebab tu kadang-kadang suami pun dia kena mengaji juga bab orang perempuan. Dia kena tahu juga tuan-tuan sekalian. Tak, sebab apa? Sebab kita ada isteri, kita akan ada anak-anak perempuan, kita ada kakak, adik, ibu kita perempuan, kena belajar sikit sebanyak. Lah ni tak seronok lah tuan-tuan, dah menikah lama dah. Macam saya dulu mengaji bab perempuan ni tuan-tuan, masa kita tak menikah, masa tu cegang mata, seronok. Ngantuk je tak ngantuk cerita bab tu tuan-tuan. Lah ni semua dah menikah habis, semua cucu dah, nak mengaji tak syok dah. Tapi bab ilmu, maka kata Nabi, perempuan yang jaga solat 5 waktu, itu pertama. Wasamat syahraha, dan berpuasa bulan Ramadan semuanya, dia tak tinggal. Wa ata'at ba'laha, kata Nabi SAW, dan mentaati suaminya. Semayang dia tak tinggal, puasa dia tak tinggal, taat pada suaminya. 3 benda ni asas kepada perempuan yang nak senang masuk syurga. Jaga semayang elok-elok, semayang fi awwaliha, semayang pada awal waktunya, puasa bulan Ramadan elok-elok, dan taatlah kepada suaminya selama dia bergelar suami. 3 benda ni kata Nabi, faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at, maka masuklah perempuan yang kita sebut tadi ni, yang ada 3 syarat tadi tuan-tuan, ke dalam syurga Allah daripada mana-mana pintu yang dia suka, dia teringin nak masuk-masuk. 3 benda ni dia buat. Dia kata 3 benda ni buat senang no. Dia semayang tudung tak pakai, dah semayang pakailah. Dia pergi kedai, pergi kenduri, pergi kerja, dia tak pakai tudung. Dia kata aku jaga semayang ya, aku jaga puasa je, tak makan tak minum, mulut popek.
Nabi sebut asas tuan-tuan macam anak kita lah. Muru auladakum bis-salah idza balagha 7 sinin. Suruh anak kamu semayang bila usia dia 7 tahun. Nabi tak abang alih, Nabi terus semayang je. Nabi tak suruh tutup aurat, Nabi tak suruh pakai tudung, Nabi tak suruh pakai seluar panjang, Nabi tak suruh apa pun, mengaji tak suruh. Nabi terus semayang je, ajar semayang 7 tahun. Nabi sebut asas. Nabi sebut asas. Hak kita bincang ni bab semayang. Asas semayang apa tuan-tuan? Tutup semua aurat. Mana kata aurat dalam solat dan luar solat termasuk dalam perbincangan itu. Nabi sebut kelu dia. Tapi semua benda tu di luar semayang kita kena buat. Tak, semua kita kena buat. Wasamat syahras, puasa bulan Ramadan. Puasa ni tuan-tuan, kita dah bincang banyaknya. Tak boleh mengupat, bukan hantar makan, tak minum saya tuan-tuan. Jaga syahwat, dia tidak boleh mengupat, dia tak boleh tengok benda tak elok. Bila puasa ni tuan-tuan, semua kena jaga. Tak puasa pun, jaga mulut tu. Dan ketiga, taat pada suami. Maka Allah kata, tuan-tuan, Nabi kata, faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Kalau isteri itu ada benda ni, masuklah kamu ke mana-mana dalam pintu syurga, mana-mana pintu yang kamu inginkan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pesankan isteri kita, pesankan anak-anak perempuan kita. Nikah nanti jadi anak yang salihah. Baca hadis ni kepada mereka. Sebab tu tuan-tuan, bila anak kita menikah, angkat nikah apa semua tuan-tuan, kenuri khani apa semua dah, malam mandi apa semua, perempuan keluarga, panggil dua-dua pasangan tu syarah ki kat lepas. Hadis ni jangan tinggal, hadis ni jangan tinggal. Baca kepada mereka, biar anak kita laki ke, biar anak kita perempuan ke tuan-tuan, baca untuk dua-dua, biar mereka dengar hadis ni. Hang nak betul syurga, taat pada suami. Kalau hang sayang pada isteri, baca hadis ni. Jadikan isteri kamu isteri yang salihah. So dia semayang elok, so dia puasa, taat kepada kamu dan sebagainya tuan-tuan. Dan terakhirnya disebut tuan-tuan, kata ulama, suami jangan menyusahkan isteri dia. Kalau isteri itu dah taat elok dah dan melakukan kehidupan seharian sempurna, cantik, elok, jangan menyusahkan isteri dia melalui perkara-perkara diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Nabi, dalam hadis yang panjang ni saya sebut saja, Nabi kata akan mohon keampunan pada isteri yang salihah. Tak, kalau perempuan tu elok, yang akan turut doa kat dia agar Allah ampunkan dosa dia, antaranya tuan-tuan, makhluk Allah yang berterbangan di udara. Semua makhluk Allah yang berterbangan di udara, semua turut mengampunkan pada isteri fulan bin fulan. Yang keduanya tuan-tuan, para malaikat Allah, semua para malaikat Allah. Malaikat Allah bukan 1, 2. Malaikat Allah bukan 10. Malaikat Allah ni tak terkira. Nabi SAW satu hari ketika dalam salat, salah seorang sahabat Nabi, dia bangun daripada i'tidal. Nabi takbir i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sahabat Nabi di belakang kata, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak ajak doa tu. Dia sebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Seorang sahabat kata, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dia tambah. Lepas solat, Nabi tanya, siapa di kalangan kamu yang baca tadi doa tu? Tak mengaku, takut.
Dan Nabi cerita ketika mana dia membaca doa tadi, aku nampak berpusu-pusu malaikat berebut turun untuk tulis pahala kepada si fulan yang membaca doa itu. Dalam Isra' dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi jumpa Nabi Allah Ibrahim bersandar di dinding Sidratul Muntaha. Sambil melihat di Sidratul Muntaha, tuan-tuan, Sidratul Muntaha ini ialah tempat para malaikat tawaf. Kita manusia tawaf di Kaabah, mengelilingi Kaabah. Malaikat mereka tawaf di Sidratul Muntaha. Kata Nabi Ibrahim sedang perhatikan seluruh malaikat masuk satu hari ke Sidratul Muntaha untuk tawaf tu, tuan-tuan, sebanyak 70,000 malaikat. Satu hari masuk 70,000 dan tidak pernah keluar. Kali ni 70,000, esok 70,000, lusa 70,000. Itulah jumlah bilangan malaikat yang ada. Semua itulah yang turut berdoa kepada si isteri yang ada sifat yang kita sebutkan sebentar tadi. Walaupun ada hadis lain yang mengatakan banyak penghuni neraka terdiri daripada kaum perempuan. Siapa yang tak taat pada Allah, yang tak taat pada suami. Kita tak mau bincang hal tu, kita nak bincang isteri yang ta'ah, isteri yang dijanjikan syurga, yang didoakan oleh seluruh makhluk yang berterbangan dan didoakan oleh seluruh makhluk Allah yang bernama jundullah, tentera-tentera Allah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, tuan-tuan, agar isteri dan anak-anak kita serta ibu kita kan, dan juga keluarga kita yang bernama wanita ini, mereka termasuk orang yang mendapat doa yang kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Bukan ibu kita yang mengandungkan kita 9 bulan 10 hari, Sri Kandi kan, pejuang hidup kita ni, ibu kita Sri Kandi, tuan-tuan, bawa kita 9 bulan 10 hari. Dia tak gugurkan kita, dia jaga jalan pun elok, langkah pun kecil-kecil. Maka kita mendoakan agar mereka mendapat doa malaikat Allah dan mereka menjadi isteri yang salihah sebagai ibu, sebagai isteri pada bapa kita dan sebagai ibu kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Qala, kata musannif rahimahullah, hadis yang panjang kita akan sambung pada pertemuan depan. Kata musannif rahimahullah ta'ala, arba'un minan nisa'i fil jannah wa arba'un fil nari, atau kama qala ila akhir hadis. Ada 4 golongan perempuan yang akan termasuk golongan syurga dan 4 golongan perempuan yang termasuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk ni agak lama sikit lah. Ni untuk kali ketiga untuk kita bincang, atau 3 kali pertemuan ketiga, dan insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan keempat dengan tajuk yang sama, insya-Allah, tuan-tuan. Sebab dia menyentuh bab isteri ni, sebab kita semua ada isteri, kita nak isteri kita juga menjadi isteri yang salihah dan anak-anak yang salihah, insya-Allah, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang serba kekurangan itu kena saya sendiri. Qus minni ma safa wa da'anni ma qadar. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.